Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najmi Shimir bin Zaini. Nombor matrik saya 15 DPM 21F2026. Pada hari ini, saya akan membuat presentation untuk menerangkan tentang tajuk saya, iaitu Sources Organizational Resistance to Change. Secara umumnya, kebanyakan organisasi bersifat konservatif dan terbina untuk mencegah inovasi. Hal ini kerana untuk memastikan konsistensi dan kestabilan itu berada dalam organisasi mereka. Atas hal yang tersebut, telah diciptakan dan telah dibina pertahanan untuk memastikan organisasi tidak menerima sebarang perubahan. Saya akan berkongsi 7 sources of organizational resistance to change berdasarkan Robbins. Yang pertama ialah struktur inertia. Struktur inertia itu lebih merujuk kepada struktur organisasi itu sendiri. Organisasi telah disusun untuk memastikan kestabilan dan juga peraturan telah dibina adalah dasar untuk mengawal segala aktiviti yang berlaku dalam organisasi untuk memastikan tiada sebarang pelanggaran ataupun sebarang perubahan berlaku dalam organisasi tersebut. Pekerja yang baru diambil akan dilatih. Pekerja yang baru diambil juga akan dilatih dan diletakkan mengikut cara dan bidang-bidang tertentu dalam organisasi tersebut. Apabila berhadapan dengan perubahan, struktur inertia ini berfungsi untuk mengekalkan kestabilan di dalam organisasi itu sendiri. Seterusnya, yang kedua ialah limited focus of change. Organisasi terdiri daripada pelbagai subsistem di mana jika berlaku perubahan kepada satu, ia akan mengakibatkan kesan kepada yang lain. Jika berlaku perubahan teknologi, tanpa pengubahsuaian struktur organisasi, ia mungkin akan mengakibatkan sesuatu sistem itu tidak diterima. Perubahan terhad dalam subsistem menjadikan ia lebih cenderung untuk dibatalkan oleh sistem yang lebih besar. Itu adalah salah satu daripada sources yang mengakibatkan halangan dalam perubahan organisasi. Yang ketiga ialah group inertia. Group inertia ini ialah norma kumpulan. Norma kumpulan biasanya adalah untuk menentukan tingkah laku ataupun tindakan individu itu sendiri. Kiranya pihak pengurusan bercadang untuk melakukan perubahan, dia mungkin akan bersedia menerima perubahan tersebut. Tetapi apabila jika kesatuan sekerja mencadangkan untuk menentang keputusan yang dilakukan oleh itu, dia mungkin turut akan menentang. Ini adalah salah satu norma kumpulan yang biasanya berlaku dalam organisasi untuk menentang sebarang perubahan yang berlaku. Yang keempat pula ialah threat to expertise. Kepakaran kumpulan khusus dalam organisasi mungkin akan rasa terancam jika berlaku sebarang perubahan di dalam corak organisasi. Sebagai contoh, jurujual mungkin akan rasa terancam jika pihak pengurusan melaburkan banyak kos untuk pengiklanan dan juga kos-kos lain yang bukan dalam bidang ataupun kehendak jurujual itu sendiri. Oleh itu, dia akan menentang sekeras-kerasnya keputusan tersebut. Itu juga halangan di dalam organisasi. Yang kelima ialah threat to establish power relationship. Sebarang pengagihan semula yang dilakukan oleh pihak berkuasa pembuat keputusan mungkin akan mengancam hubungan yang telah lama terjalin dalam organisasi. Pertubuhan pihak yang membuat keputusan ataupun membuat penilaian sendiri itu akan telah dilihat sebagai sesuatu ancaman yang besar oleh penyelia dan juga pengurus itu sendiri. Itu juga merupakan sesuatu halangan yang kerap berlaku dalam organisasi pada zaman kini. Seterusnya, kita bergerak kepada yang ketujuh, iaitu threat to establish resource allocation. Dalam halangan yang ini pula, kumpulan dalam organisasi yang mengawal sumber yang besar, dia sering melihat perubahan itu sebagai ancaman. Macam mana? Dia melihat perubahan sebagai ancaman daripada pelbagai segi. Antaranya ialah dalam pengurangan belanjawan ataupun pengurangan kaki tangan, di mana mereka mendapat manfaat daripadanya. Jika berlaku sebarang perubahan,
mereka merisaukan bahawasanya mereka tidak akan mendapat manfaat daripada perkara tersebut itu lagi. Oleh sebab itu adalah salah satu halangan yang berada dalam organisasi ini. Dan yang terakhir ialah interorganizational agreement, di mana perjanjian di antara organisasi boleh mewujudkan kewajipan yang mengehadkan pilihan pada masa akan datang. Sebagai contoh ialah kontrak buruh, di mana sesuatu projek itu dilaksanakan dan dibina dan akan mengakibatkan sesuatu itu boleh ditunda. Sebagai contohnya, sesuatu pilihan itu dibuat dan juga untuk diberikan pada masa akan datang, tetapi ditunda atas sebab komitmen bersama pembengkal ataupun perjanjian dengan kontraktor. Itu akan menyukarkan lagi pilihan yang ada pada masa akan datang untuk menambah baik ataupun melakukan sebarang perubahan. Itu saja, sekian daripada saya. Terima kasih.